Dan ketika ini saya berada di dataran Majlis Perbandaran Tawau sempena dengan program Madani Rakyat 2025 Tawau ataupun di Sabah. Jadi hari ini kita akan membicarakan mengenai dengan keusahawanan, iaitu menoktahkan kemiskinan melalui keusahawanan bersama dengan orang penting dalam keusahawanan ini, iaitu Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi ataupun KUSKEP yang berhormat Dato' Iwan Benedik. Ya, kesenangan Dato', apa kabar? Kesenangan, Saudara Leo. Iya, apa kabar Dato'? Baik, sehat. Ya, sehat Dato'. Tadi Dato' sempat lagi berjogging-jogging ya sebelum datang. Menyertai fun run tadi. Oh, baik. Berbicara mengenai dengan keusahawanan ini Dato'. Sebenarnya pemilihan Tawau sebagai lokasi ini selepas likas pada tahun lepas semestinya memberikan kesan yang cukup baik kepada masyarakat setempat. Jadi bagaimana Dato' melihat penganjuran program Madani memberikan impak yang positif kepada masyarakat di Tawau? Ya, tahun ini kita telah memilih Tawau sebagai tuan rumah penganjuran program Madani Rakyat dengan hasrat untuk kita memberi perkhidmatan yang lebih menyeluruh. Selain daripada Kota Kinabalu yang biasanya menjadi tempat penganjuran seperti ini, kita turun ke Tawau supaya masyarakat, usahawan, para peniaga kecil di Tawau dan daerah berhampiran itu mendapat manfaat daripada program Madani Rakyat ini. Ya, dan jika sekarang saya dapat melihat ramai orang untuk hari kedua ini, tapi bagaimana dengan sambutan pada hari kemarin sehingga hari ini mungkin Dato' berkongsikan berapa ramai jumlah yang telah datang? Setakat hari pertama sehingga jam 10 malam tadi kita telah menerima kunjungan lebih daripada 26,000 pengunjung. Dan saya percaya ini satu jumlah yang sangat memperangsangkan untuk hari pertama. Satu penganjuran dan semestinya kehadiran pada hari ketiga ataupun hari kedua pada hari ini semestinya akan lebih melonjak. Dan istimewanya program Madani Rakyat ini Dato', yang amat berhormat Perdana Menteri sendiri akan hadir untuk meresmikan program ini. Jadi bagaimana Dato' melihat ataupun dari perspektif Dato' melihat kehadiran yang amat berhormat Perdana Menteri ini memberikan impak yang positif kepada kita di Sabah? Ya, sudah tentu kehadiran yang amat berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang akan datang bersama-sama dengan Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Panglima Haji Jinor pada hari ketiga. Program Madani Rakyat ini mencerminkan komitmen pimpinan tertinggi kerajaan dalam usaha kita membangunkan rakyat kita, khususnya dalam agenda untuk menoktahkan kemiskinan sesuai dengan amanat yang amat berhormat Perdana Menteri. Tahun ini salah satu yang mesti kita tangani dengan berkesan adalah insiden kemiskinan. Sebab itu kita memilih tema menoktahkan kemiskinan melalui gerakan keusahawanan di program Madani Rakyat. Ini juga menyerlahkan kerjasama the whole government approach, iaitu kerjasama semua pihak, pelbagai kementerian, agensi, jabatan kerajaan, termasuk kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri dan juga sektor swasta. Kita mahu libatkan semua untuk bangunkan gerakan keusahawanan koperasi sebagai satu platform untuk kita menoktahkan kemiskinan di Sabah. Dan semestinya ia sedang menonton kita ketika ini di kaca televisyen tertanya-tanya sebenarnya saya usahawan dari pedalaman, bagaimana ataupun apa yang kementerian usahakan untuk memberikan bantuan kepada usahawan-usahawan di kawasan pedalaman, usahawan mikro dan juga koperasi misalnya. Ya, sebagai makluman Saudara Leo dan para penonton, kita mempunyai lebih daripada 50 agensi dan jabatan dan kementerian yang terlibat di dalam pembangunan keusahawanan. Dan setiap agensi, jabatan, kementerian ini mempunyai program-program pembangunan keusahawanannya sendiri. Sebab itu kita memerlukan program melalui pendekatan the whole government approach ini, program Madani Rakyat, supaya rakyat berpeluang untuk mendapatkan perkhidmatan. Selain daripada itu, di peringkat kementerian kita telah membangunkan satu aplikasi, satu apps yang kita panggil My Assist MSME. Jadi para penonton, usahawan, bakal usahawan boleh download
apps ini, di situ kita paparkan semua maklumat pembangunan keusahawanan termasuk pembiayaan, geran, akses kepada pasaran, latihan dan bimbingan. Itu ada di dalam apps ini. Dalam masa yang sama, kita juga turun ke lapangan pada program-program selain program Madani Rakyat. Kita ada showcase satu daerah satu industri, Hari Penjajah Peniaga Kecil, Hari Koperasi Negara, Minggu PMKS Negara. Ini semua yang kita gunakan untuk war-warkan maklumat yang ada pada kerajaan. Dan cukup lengkap sebenarnya bantuan daripada kementerian, tetapi semestinya akan timbul satu halangan ataupun cabaran. Jadi sepanjang menjalankan tanggungjawab yang besar ini, apakah cabaran yang dihadapi oleh kementerian untuk memberikan bantuan kepada usahawan di luar sana? Ya, salah satu cabaran yang kita dapati dalam kementerian ini, dalam kita menurunkan ataupun memanjangkan perkhidmatan kita, terutama pembiayaan kepada usahawan-usahawan kita ini adalah akses kepada maklumat. Betul. Sebenarnya semua maklumat ini ada di internet. Tapi saya bercakap pada konteks Sabah dan Sarawak misalnya, ataupun kawasan luar bandar, di mana capaian internet itu masih ada yang tidak mendapat liputan. Dan kalau dia tidak dapat maklumat itu, sudah tentu dia tidak dapat memohon, sebab permohonan pun dilakukan secara online. Kebanyakan dan hampir semua permohonan pembiayaan, permohonan untuk menyertai kursus dan bimbingan itu semua dibuat secara online sekarang. Jadi ini cabaran yang saya peroleh, yang saya dapati sejak berada di kementerian ini. Dan cabaran yang kedua itu adalah bagaimana kita memperluaskan pasaran produk-produk usahawan kita ini. Sebab satu daerah itu atau satu negeri itu, produk yang sama itu dikeluarkan oleh banyak usahawan. Betul. Jadi bayangkan bagaimana kita memasarkan produk yang sama. Ini pun satu cabaran. Sebab kita menggalakkan penubuhan koperasi. Jadi itu antara cabaran yang kita dapatilah, selain daripada isu-isu geopolitik melibatkan dasar-dasar negara, perundangan, adaptasi kepada ESG. Ini cabaran kepada usahawan-usahawan kita lah. Itu kita bercakap tentang cabaran. Jadi mungkin yang sedang menonton ketika ini, mereka dapat input daripada perkongsian daripada Datuk. Tetapi bagaimana pula jika mereka yang tidak tahu menggunakan internet? Jadi ataupun yang tidak mendapat makluman daripada kementerian misalnya. Jadi bagaimana ataupun apakah langkah mudah untuk mereka memperoleh makluman ataupun hebahan berkenaan dengan bantuan-bantuan kepada usahawan? Ya, selain daripada aplikasi tadi, apps yang saya sebutkan sebentar tadi, dan sekiranya tempat kita itu tidak ada capaian internet, kita boleh datang secara fizikal ke pejabat agensi-agensi di bawah Kementerian Usahawan dan Koperasi, dan juga pejabat agensi-agensi di bawah kementerian yang lain. Di Kuala Lumpur kita ada hub PMKS misalnya, iaitu tempat di mana usahawan-usahawan boleh mendapatkan maklumat. Ianya satu pusat sehenti. Di Sabah telah kita lancarkan hub PMKS di bawah Isimekop, agensi Koskop, baru 1 minggu yang lepas. Masih baru. Itu juga merupakan pusat sehenti kepada pelbagai maklumat yang dilaksanakan oleh pelbagai agensi kerajaan. Boleh datang secara fizikal. Dalam masa yang sama, kita mengadakan pelbagai program seperti yang saya sebutkan, selain PMR, showcase satu daerah satu industri, Hari Koperasi Negara, Minggu PMKS, Hari Penjajah. Kita juga menyertai pelbagai karnival, dan kita juga mengadakan karnival keusahawanan sempena Pesta Keamatan kalau di Sabah. Ini antara lainnya membolehkan usahawan tampil ke karnival dan terus ke kaunter-kaunter agensi yang terlibat. Baik, Dato'. Dan sebagai pemimpin muda, dan semestinya usahawan juga memberikan fokus kepada usahawan muda ataupun usahawan belia. Jadi bagaimana kementerian membantu usahawan belia ini ataupun golongan muda ini agar mereka juga mampu bersaing dengan usahawan-usahawan yang lain? Ya, datang daripada
masih kategori belia ni, baru masuk kumpulan 4 ni, 40-an. Sememangnya kita telah desain, kita telah tampil dengan program-program khusus untuk belia. Di Kementerian Usahawan dan Koperasi misalnya, kita melaksanakan program Protege, iaitu satu program untuk siswaza dan juga bakal siswaza kita. Selain daripada itu, kita ada program Tunas Usahawan Belia yang dilaksanakan oleh SMA Corp, agensi kita. Dan kalau berasaskan purata penyertaan itu paling banyak daripada Sabah. Kalau program Tunas Usahawan Belia, kita bagi grant sehingga RM15,000 untuk memulakan perniagaan. Manakala di Bank Rakyat kita ada program Uniprono misalnya, iaitu program usahawan siswaza juga, di mana Bank Rakyat membimbing dan memberikan grant untuk mereka memulakan perniagaan. Manakala di peringkat sekolah, kita mempunyai program YES, iaitu Young Entrepreneur Strive for Success, untuk anak-anak pelajar sekolah ini, murid-murid pelajar sekolah menengah misalnya, untuk kita galakkan mereka menyertai koperasi sekolah. Begitu juga dengan di universiti, kita galakkan penubuhan koperasi siswa. Baru beberapa minggu yang lepas kita berkunjung ke UiTM Shah Alam untuk Majlis Perundingan Koperasi Kebangsaan. Ini semua kita desain program ini untuk menggalakkan penyertaan orang-orang muda belia untuk menyertai program keusahawanan. Menyeluruh sebenarnya daripada Kementerian membantu para usahawan, dan harapan ataupun visi Dato' berkenaan dengan ke arah menjadikan Sabah sebagai hub keusahawanan, misalnya mengenai ataupun berkenaan dengan penganjuran program Madani Rakyat seperti ini. Ya, sudah tentu harapan saya supaya rakyat, masyarakat Tawau dan daerah-daerah berjiran tampil datang. Kita sasarkan 100,000 pengunjung sepanjang 3 hari. Banyak perkhidmatan yang kita sediakan. Datanglah berkunjung, dan harapan besar saya supaya isu dan insiden kemiskinan di Sabah dapat kita tangani melalui gerakan keusahawanan. Ini matlamat besar kita, karena saya yakin apabila kita menyediakan sokongan kepada usahawan, usahawan itu boleh menyediakan pekerjaan. Itu sebab kita pilih tema menoktakan kemiskinan melalui keusahawanan. Jadi datanglah berkunjung ke PMR Tawau. Saya berada di sini 4 hari. Anda bila lagi? Datanglah berkunjung ke PMR Tawau ini. Ya, dan terima kasih Dato' atas perkongsian, dan semoga akan mencapai sasaran 100,000 pengunjung. Mudah-mudahan. Hari akhir. Ya, dan sekali lagi Puan Siko untuk yang berhormat Dato' kita atas perkongsian sebentar tadi berkenaan dengan ataupun memberikan fokus kepada menoktahkan kemiskinan melalui keusahawanan. Jadi kembali lagi kepada rekan setugas di Angkasa Puri bersama dengan rakan saya Ismail dan Syafiqah. Ya, menoktahkan kemiskinan dengan keusahawanan. Ya, betul. Jadi sasarannya 100,000 pengunjung untuk sepanjang 3 hari ini berlangsung di dataran Majlis Perbandaran Tawau, Sabah. Jadi masih lagi berkesempatan untuk hadir ke sana. Saya rasa 100,000 tu senang-senang je. Orang Sabah ni kalau ada majlis begini memang serbu. Memang akan memberi sokongan lah. Mesti punya. Tapi saya ada satu kejutan untuk anda hari ini. Saya nak bawa buah hati anda hari ini. Siapa? Siapa? Kita nantikan seketika nanti. Kita berehat seketika.